Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Aisyah lagi dalam kelas Matematik Tambahan Tingkatan 4 untuk tajuk Indeks, Sert dan Logaritma bab 4. Okay, subtopik kita kali ini ialah hukum logaritma. Okay, mari kita bersama-sama belajar daripada rumah. Okay, video ini merupakan bahagian kedua hukum logaritma. Bahagian pertama yang lepas kita sudah pelajari macam mana daripada indeks kita tukar kepada bentuk log dan sebaliknya daripada log bertukar kepada indeks. Okey, untuk kali ini hukum logaritma kita pelajari yang pertama hukum hasil darab. Log xy asas A adalah sama dengan log x asas A tambah log y asas A. Okey, tengok dekat stick note tu. Ingat lagi dia punya formula. Okay, indeks A kuasa X tu sama dengan N. Jadi bila kita tukar kepada log N asas A sama dengan X. Mesti ingat yang mana satu asas, yang mana satu indeks. Okay. Bukti hukum hasil darab ni kita tengok ya. Apa bukti dia? Okay. Katakan X sama dengan A kuasa P dan Y sama dengan A kuasa Q. Kita gantikan X sebagai A kuasa P dan Y sebagai A kuasa Q. Okay. Daripada bentuk indeks, kita tukar kepada bentuk log. P sama dengan log X asas A. Q pula sama dengan log Y asas A. Okay. XY, okay, bila kita tukar dalam bentuk A tadi, dalam sebutan AP, AQ, ialah A kuasa P darab A kuasa Q. Sebab X ialah A kuasa P dan Y ialah A kuasa Q. Hukum indeks apabila asasnya sama, operasi darab kuasanya boleh ditambah. Indeksnya menjadi tambah. P tambah Q. Jadi X darab Y sama dengan A kuasa P tambah Q. Menggunakan hukum yang sebelah dalam stick note ni, kita anggap XY sebagai N. A ialah asas dan A, P tambah Q sebagai X. Okay. Bila kita tukar dalam bentuk log asas A kan? Jadi log asas A. N kita ialah XY. Okay. Dan X kita ialah P tambah Q. P tambah Q pula ialah, okay, kita gantikan semula. P ialah ini. Log X asas A. Q pula ialah log Y asas A. Jadi, terbuktilah ya, kita punya hukum hasil darab. Hukum seterusnya ialah hukum hasil bahagi. Okay, log X per Y asas A adalah sama dengan log X asas A tolak log Y asas A. Okay, daripada per, bila kita pecahkan kepada dua log, okay, kita akan jadi tolak. Okay. Macam tadi juga, kita anggapkan X sebagai A kuasa P dan Y sebagai A kuasa Q. Okay, apabila kita tukarkan daripada bentuk indeks kepada bentuk log, dia akan menjadi P sama dengan log X asas A dan Q menjadi log Y asas A. Okay. Kita ambil X per Y tu je. Ini. So, X per Y sama dengan A kuasa P bahagi A kuasa Q. Semua orang tahu kan, per tu adalah bahagi. Okay, maksudnya A kuasa P tadi ialah X per Y. A kuasa Q tu ialah Y.
So, mengikut hukum indeks bahagi, dia akan menjadi tolak kuasanya bila asas yang sama kan. Jadi, X per Y sama dengan A kuasa P tolak Q. Okay. Merujuk pada stick note di sebelah, N sama dengan A kuasa X apabila tukar kepada bentuk log. Log N asas A sama dengan X. Okay, kita gunakan dia. X per Y sama dengan N, ialah N. Okay, A asas kita, masih lagi A. P tolak Q sebagai X. Jadi, tukarkan ke dalam bentuk log. Log X per Y, N kita ialah X per Y. Log X per Y asas A sama dengan X kita ialah P tolak Q kan. Okay, jadi sama dengan P tolak Q. Kemudian, kita rujuk semula pada yang ni. Okay. P kita ialah apa dan Q kita ialah apa. Okay. Jadi, log X per Y asas A adalah sama dengan log X asas A tolak log Y asas A. Okay. Inilah pembuktian terhadap hukum hasil bahagi. Okay, hukum logaritma yang seterusnya, yang ketiga ialah hukum kuasa. Hukum kuasa bagi sebarang nombor nyata N. Okay. Dekat situ dah tertulis log X kuasa N asas A sama dengan N log X asas A. Okay. Macam mana kita nak buktikan? Okay. Kita ambil X. Katakan X adalah A kuasa P. Okay, semua dah mahir cikgu rasa. Kita tukarkan bentuk indeks kepada bentuk log. Kita akan ambil indeks dia, P sebagai subjek. P sama dengan log X asas A. Okay, kemudian kita ambil ini. Dalam hukum ni, yang kita nak buktikan ni N kita kan. Okay. X kuasa N sama dengan A kuasa P kuasa N. Okey, ini kita ambil daripada sini. A kuasa P itu adalah X. Jadi, sama kan? Setara kiri dan kanan. X kuasa N sama dengan X kuasa N. Okay. X tu kita gantikan dengan A kuasa P. Seterusnya, X kuasa N sama dengan, kita buka bracket, A kuasa P N. Okay. Gantikan ataupun kita anggapkan X kuasa N tu sebagai N kita yang ni. Kemudian, A kita tu asas lah. X kita, indeks kita tu, Pn sebagai indeksnya. Kemudian kita tukar kepada bentuk log. Okay. Log X kuasa N asas A sama dengan Pn. Okay. Okay. Kemudian berbalik kepada yang kita permudahkan tadi, P ni. P ni ambil balik kat sini. Apa itu P? P ialah log X asas A. Jadi kita gantikan P tu. P ialah log X asas A. Dan N kat belakang ni kan. Okay. Kat sini kita cuma tukar tempat je. N ni letak dekat depan. Okay. Sebab dia single, kita letak dekat depan. Cantik sikit. Jadilah N log X asas A. Okay. So, proven, terbuktilah hukum yang kita tunjukkan dekat sini tadi. Okay, terbuktilah hukum kuasa kita. Okay, sekarang mari kita perhatikan contoh soalan. Soalan yang pertama, diberi 2 kuasa M sama dengan 5 dan 2 kuasa N sama dengan 7. Ungkap log set 5 asas 2 tolak log 49 asas 2 dalam sebutan M dan N. Okey, perhatikan maklumat yang diberi.
maklumat yang diberi adalah dalam bentuk indeks. 2 kuasa M sama dengan 5, 2 kuasa N sama dengan 7. Soalan minta ungkap log ini dalam sebutan M dan N. Jadi dekat sini kita dah nampak clue dia, kita akan menukarkan indeks ke dalam bentuk log. Okey. 2 kuasa M sama dengan 5, apabila ditukar kepada bentuk log, dia akan menjadi log 5 asas 2 sama dengan M. 2 kuasa N pula menjadi log 7 asas 2 sama dengan N. Okey, penyelesaian bagi soalan ini. Okey, salin balik soalan. Log sert 5 asas 2 tolak log 49 asas 2. Okey, kita ada dua log ni. Log 5 asas 2 dan log 7 asas 2. Clue kita akan gunakan nombor-nombor yang ini. Nombor 5 ni, N dia tu nombor 5, nombor 7 dan asas. Nombor 2. Jadi kita akan menggunakan 3 nombor. Sama ada kita akan gunakan nombor 2, nombor 5 atau nombor 7. Kita gunakan untuk memudahkan bentuk-bentuk log yang diberi. Okey. Tengok macam tu. Okey, sert 5 tadi kita tukarkan ke dalam bentuk indeks. Jadi 5 kuasa 1/2. Ingat lagi hukum pecahan indeks. Sert ataupun sert peringkat 2 maksudnya 5 kuasa 1/2. 49 tu, okey, menggunakan maklumat tadi 2, 5 atau 7, kita boleh jadikan dia sebagai 7 kuasa 2. Okay. Kemudian menggunakan hukum kuasa log. 1/2 tu akan tukar ke hadapan. 2 tu juga akan, kuasa tu akan dibawa ke hadapan. Jadi 1/2 log 25 tolak 2 log 7 asas 2. Okey, jadi log 25 tadi ialah M. Ya, dah terpadam dah dia. Jadi log 52 ni tadi ialah M, log 7 asas 2 ni adalah N. Jadi gantikan saja. Jadilah jawapan dia 1/2 M tolak 2 N. Okey, soalan yang kedua. Diberi log 3 asas 4 sama dengan 0.79 dan log 5 asas 4 sama dengan 1.16. Nilaikan setiap yang berikut. Seperti tadi, kita perhatikan kita punya N, kita punya asas. Asas kita ialah 4. Kedua-duanya asas 4. Kemudian N kita ialah 3 dan 5. Jadi kita akan menggunakan sama ada nombor 3, 4 atau 5 untuk kita mudahkan N yang baru ni. N yang diberi. Jadi 320 ni menggunakan 3, 4 atau 5. Macam mana kita nak pemudahkan? Okay. Contoh. 4 darab 4 darab 4 darab 5 sama dengan 320. Okey, ini kita kena cari Kita kena pandai cari sendiri. Okey, then menggunakan hukum darab. Okey, 4 ada 3 kali tu kan? Okey, sebelum kita gunakan hukum darab, 4 ada 3 kali tu bermaksud 4 kuasa 3. Jadi log 4 kuasa 3 asas 4. Okay, gunakan hukum darab. Darab bila kita pisahkan log, dia akan menjadi tambah. Okay. Mesti ingat lagi Okay. Jadi gunakan hukum kuasa pula. Hukum kuasa 3 tu kita pindahkan ke hadapan. Jadilah 3 log 4 tambah. Okay. Tu terus cikgu dah tukarkan log 5 kuasa asas 4 ni, ini
Terus nilai dia adalah ni kan. Tu. Dia dah bagi nilainya 1.16, kita gantikan terus. And then log 44. Ingat tak lagi bahagian pertama log AA sama dengan 1. Jadi 3 darab 1 sama dengan 3 lah. Di jawapan dia 3 tambah 1.16 sama dengan 4.16. Seterusnya B, log 37.5 asas 4. Okey. Macam tadi juga kita kena mudahkan. N kita ni macam mana kita nak buat? Ada perpuluhan tu. Bila ada perpuluhan, kita tekan kalkulator 37.5 tu, tekan 37.5 sama dengan shift pecahan. Simbol pecahan ABC tu, kita akan dapat log 75/2 asas 4. Okey, lepas tu 75 tu dengan 2 tu kita akan convert dia ataupun pemudahkan dia dalam menjadi nombor yang boleh kita gunakan tadi seperti maklumat yang diberi iaitu 3, 4 atau 5. Okey. Tu hukum bahagi tu maksudnya cikgu pecahkan dulu menggunakan hukum bahagi kan. Kan per, masih ingat x per y menjadi log AX tolak log AY kan. Okay, jadi kita dah pecahkan dia, dah jadi 2 log tu. Bila kita pecahkan bahagi menjadi tolak. Ingat, jadi 75 tu menggunakan 3, 4 atau 5. 4 tak payah. Jadi 3 darab 5 darab 5 sama dengan 75. So, kita dah pecahkan tu. Yang 2 pula, 2 kita dapat kita. Okay, 2 tu kita dapat daripada 4 punca kuasa 2 ataupun set 4 peringkat 2. Kita dapat 4 punca kuasa 2 ialah 2. Terus kita tukarkan, kalau punca kuasa 2 ataupun set tu kita dah tahu kan, bila tukar menggunakan hukum pecahan, indeks pecahan. Jadi 1/2. Punca kuasa 2 sama dengan kuasa 1/2. Okey. 5 darab 5 tu kita gabungkan menjadi 5 kuasa 2. And then yang 4 kuasa 1/2 tu kita terus bawa ke hadapan menggunakan hukum kuasa. Okey. Lepas tu 3 darab 5 tu apa kita boleh buat? Kita boleh pecahkan dia menjadi menggunakan hukum apa? Hukum darab menjadi tambah. Okey, yang tu cikgu buat dulu 4 tu jadi 1 kan. Okay. Log 3 asas 4 tambah log 5 kuasa 2 tambah asas 4. Itu kita dah pecahkan Darab jadi tambah. Tengok. Ingat bila darab ni log yang 1 kita pecahkan menjadi 2 log. And then tengah-tengahnya daripada darab jadi tambah. Okay, ini tadi log 44 tu 1 kan. Tinggal 1/2 sahaja. Ni. Kemudian bolehlah kita gantikan log 3 asas 4 tadi ialah apa? Okay. Tu cikgu buat dulu. Cikgu pindahkan dulu Cikgu tunjuk satu persatu tu. 2 pergi ke bawah ke hadapan dulu. Hukum kuasa. Okay, log 3 asas 4 ialah 0.79. Dan log 5 asas 4 ialah 1.16. 2 berada di hadapan tu maksudnya darab. Dan tolak 1/2. Okay, kira je dapat 2.61. Okay, settle. Okay, contoh seterusnya nombor 3. Pemudahkan 2 log X asas A tolak 3 log sud Y asas A tambah 1/2 log X kuasa 6Y asas A. Okey, nanti tengok balik bentuk-bentuk soalan. Yang macam contoh pertama dengan contoh kedua tu, bentuk soalan dia apa? Contohnya nilaikan,
Lepas tu ungkapkan. Contoh yang nombor 3 ni, permudahkan. Okay. Untuk pemudahkan ni, ini merupakan proses terbalik daripada contoh yang pertama. Kita perhatikan kita ada berapa log ni? 1, 2, 3. Ada 3 sebutan log asas A ni kan? Okay. Bila dia kata pemudahkan tu, maksudnya kita lebih kepada nak combinekan log-log ni menjadi satu je. Okay. Bila macam ni, dia terbalik daripada yang kita buat sebelum-sebelum ni lah. Yang kita buat sebelum ni, kita menggunakan hukum kuasa ataupun hukum bahagi. Daripada bahagi, kita pecahkan jadi tolak. Macam ni kan? Ni tolak. Sekarang ni, daripada tolak ni pula, kita akan combinekan dia jadi bahagi. Sama macam ni. Ni tambah. Tambah ni kita akan guna hukum darab lah kan? Okay. Kalau tadi, daripada darab, kita pecahkan dia jadi 2 log, tambah. Betul? Sekarang ni, ada 2 log, kita combinekan dia jadi 1 log saja, dia akan jadi darab. Okay, kita perhatikan macam mana cara. Okay, yang ni kita ada nombor-nombor di hadapan itu. 2 log X asas A. 3 log sert Y asas A. 1/2 log X kuasa 6Y asas A. Okay. Semua nombor-nombor ni adalah nombor-nombor yang asalnya kuasa. X kuasa N tadi kan, hukum kuasa. Jadi kita patah balik. Yang nombor-nombor di hadapan tu kita bawa ke belakang, jadikan kuasa. Okay. 3 tu pun jadikan kuasa. 1/2 juga bawa ke belakang, jadi kuasa. Okay. Kita bukan suka-suka saja bawa ke belakang kan, kita gunakan hukum kuasa. Okay, kemudian itu yang tolak tu kita akan gunakan hukum bahagi, dan yang tambah tu akan gunakan hukum darab. So how? Okay, macam ni. Sebelum tu, ni bentuk setelah kita tukarkan jadi kuasa tadi. Jadi log X kuasa 2 asas A tolak log Y 3/2 asas A tambah log X kuasa 6Y kuasa 1/2 bracket tu Okay, sebab 1/2 ni tadi bawa ke belakang, dekat luar bracket lah dia pergi. Sini kan. Okay, yang ni 3/2 ni macam mana boleh jadi ni? Okay, macam ni. Sert Y sama dengan hukum indeks pecahan. Sert ataupun sert peringkat 2 kan. Sama dengan Y kuasa 1/2. Okay, apabila 3 tadi dibawa ke belakang, darab dengan 3. So, tu yang jadi Y kuasa 3/2 ni. Okay, yang ni pula kita akan buka bracket. Tak mahu ada kuasa dekat belakang ni kan. Jadi kita kembangkan dia. 6 darab dengan 1/2 dan Y pun akan darab dengan 1/2. Okay. Lepas tu akan jadi log X kuasa 2 asas A masih kekal. Itu pun sama. Log Y 3/2 asas A tambah. Selepas kita kembangkan log X kuasa 3 asas A. Y kuasa 1/2. Okay. Ini kita nak combine dia. Okay. Daripada 3 ni tadi, kita akan jadikan dia satu saja tinggal. Lepas tu, macam mana kita nak ni? X kuasa 2 tu yang ni. Ini kan? Okay, ni tolak ni bahagi. Bahagi maksudnya perlah duduk dekat bawah. Yang ni bawa ke bawah. Ini pula darab. Darab ataupun tambah tu dia mesti bersama. Darab duduk dekat atas kan. So yang ni duduk di atas tu. Okay, faham Okay, ni sebab dia darab. Dia tambah kat sini. Dia akan jadi, dikombinekan jadi darab. Yang tolak akan jadi bahagi pergi ke bawah. Macam ni. Okay, kemudian pemudahkanlah. Dia selesaikan. Pemudahkan. X kuasa 2 darab X kuasa 3. Yang sama, sebutan dulu. X kuasa 2 darab X kuasa 3. Bila indeks, nombor indeks dia
asasnya sama, so kuasanya bila darab, kuasanya akan bertambah. So, X kuasa 2 tambah 3. Jadilah X kuasa 5. Kemudian yang bahagi akan jadi tolak, betul? Y 1/2 tolak 3/2 dapat Y kuasa negatif 1. Okey. Ingat lagi hukum indeks, apabila kuasa ataupun indeksnya negatif, sebenarnya adalah pecahan. Jadi, kita dapat log X kuasa 5/Y asas A. Okey. Faham ya? Okey, sekian dahulu kelas kali ini. Okey, jumpa lagi. Teruskan ulang kaji dan buat latihan. Pastikan teliti kerana hukum log dan hukum indeks ni sangat berkait rapat. Dia macam dia kecil-kecil tetapi dia berkait-kait. Jadi, murid-murid mesti betul-betul teliti. Sekiranya rasa keliru, ulang tonton. Okey. Bye-bye.